Okey, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan buat review untuk penggunaan selama hampir 2 minggu. Okey, hari itu saya dah unboxing untuk Xiaomi Mi Note 10 Lite. Okey, jadi dah hampir 2 minggu saya gunakan. Jadi hari ini saya mungkin nak buat sedikit review lah tentang pengalaman menggunakan smartphone ini. Okey. Jadi kita akan buat review sebentar lagi. Okey, sebelum tu untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya adalah pengguna Xiaomi sebelum ni. Contohnya dulu saya gunakan ini Xiaomi Note 10 4X. Nampak? Okey, ni saya gunakan. Kemudiannya pernah juga menggunakan Xiaomi Mi Xiaomi Mi Max 2. Okey, saya pernah juga gunakan yang ini. Dan yang terkini ni untuk anak saya lah. Saya bagi dia guna ni. Redmi 6A. Okey, ini semua adalah jenama-jenama Xiaomi yang saya gunakan sebelum ini. Jadi kemudian saya telah bertukar kepada Honor 8X. Kemudian saya kembali kepada Xiaomi Mi Note 10 Lite. Okey, tahun 2020. Okey, jadi kita akan buat sedikit review tentang pengalaman saya menggunakan telefon ini. Telefon ini sepatutnya datang sebelum raya, tapi disebabkan oleh PKP dan masalah dan sebagainya di lepas raya baru dapat. Jadi tak dapatlah snap gambar raya menggunakan Xiaomi Mi Note 10 Lite. Okey, panjang nama dia. Okey, jadi pertama sekali kita cerita tentang luaran. Okey, bila saya dapat telefon ini atau smartphone ini, saya sangat teruja. Sebelum beli pun dah teruja sebab ialah kita dapat sebuah telefon curve. Okey, curve AMOLED. Okey, yang mempunyai bateri yang sangat besar 5260. Jadi itu yang antara faktor-faktor yang menyebabkan saya teruja untuk mendapatkan Mi Note 10 Lite ni. Okey, selepas dapat, saya pegang, saya dapati ianya sangat premium, solid, berkualiti dengan Gorilla Glass 5 depan dan belakang, dan kemudiannya dia punya frame ni daripada aluminium. Okey, boleh cek di YouTube, okey, tentang dia punya inilah body dan sebagainya ni. Okey, jadi lepas saya gunakan, saya sebenarnya dapati yang ianya sangat licin, sangat licin, dan dia kalau waktu tangan kita sedikit basah pada siang hari, okay, sebab mungkin berpeluh, dia tak jadi masalah sebab dia mungkin sedikit kesat. Tapi bila waktu malam yang keadaan sejuk, yang tangan kita kering, dan ataupun masa di dalam aircon, kesannya adalah ianya terlalu licin. Okey, bayangkan kalau anda menggunakannya semasa masuk toilet, kan, sambil biasalah guna telefon dalam toilet, kan. Jadi sangat berisiko dan dibimbangi akan terjatuh sebab sangat licin. Jadi digalakkan menggunakan case lah. Macam ni saya dah beli di Shopee. Okey, case yang lain lah, bukan yang dibekalkan oleh Xiaomi, sebab Xiaomi membekalkan case yang hitam juga, dan boleh lipat-lipatnya juga, tapi saya tak suka sebab dia tak menyediakan ruangan ini. Okey, pada saya yang menyebabkan smartphone ini special adalah dia ada bentuk kamera bersegi ini. Itu yang menunjukkan dia adalah sebuah kamera tahun 2020 punya style. Okey, jadi bila Xiaomi punya case tu hanya sediakan kawasan untuk kamera 4 ni dan juga dia punya flash, menyebabkan macam jadi biasa saja. Okay, jadi saya beli yang ini sebab dia ada, walaupun dia taklah menunjukkan kotak yang terdapat di kamera tu, tetapi nampaklah ada line menunjukkan dia adalah sebuah telefon yang mempunyai bentuk kamera kotak macam tu. Okay, jadi sebenarnya memang sedap dipegang, tapi mempunyai risiko lah untuk digunakan kalau tak pakai case. Okey. Okey, sebenarnya telefon ni baru semalam saya dapat dia punya tempered glass. Bila saya pasang, saya dapati
sensitivity dia semakin berkurang lah, sebab kalau kita test nanti ni susah nak lepas. Okey, macam tu baru lambat lah untuk untuk sensor fingerprint ni berfungsi. Jadi menjejaskan bila menaik pun sedikit susah lah. Bila menaik akan menyebabkan banyak huruf-huruf yang tercicir masa kita menaik tu. Okey, kemudiannya tentang curve screen ni, pada mulanya saya cakap tadi yang saya sangat menggemari curve screen ni. Mungkin ini curve screen pertama lah yang saya beli, tapi masalahnya ianya terlalu berisiko untuk saya gunakan. Okey, kerana satunya kalau saya pegang pun kadang-kadang mungkin terjatuh. Okey, tapi saya bayangkan kalau anak-anak saya yang kecil-kecil ni yang main telefon ni, setakat ni memang saya tak bagi dia orang pegang lah. Sebab sangat mengerikan lah kalau dia pegang dan terjatuh. Sebab yalah, bila pasang case pun curve ni tak dapat di cover oleh case tu. Jadi kesannya kalau jatuh memang, kalau kena batu-batu atau pasir macam ni, potensi untuk crack sangatlah tinggi. Okey, jadi perlu berhati-hatilah dengan penggunaan telefon ini. Jadi hampir rasa macam nyesal pula beli. Okey, jadi kalau awak semua tengok di sini, nampak kan cap-cap jari ni. Okey, ni bukan depan saja, belakang juga. Okey, itu satu kelemahan lah kalau kita gunakan gelas sebagai dia punya cover. Okey, itu tentang luarannya. Tapi dari segi binaan dia sangat berkualiti dan sangat meyakinkan dan sangat sedap sebenarnya dipegang. Okey, jika menggunakan aluminium yang mungkin ada tekstur sikit, saya rasa dia mungkin kita dah tak perlu dah gunakan case, sebab ianya sangat selesa lah, sangat sedap lah dipegang. Okey, dan kalau kita pakai case, nampak lah dia punya kamera ni berkotak ni. Dan saya tak menyesal membeli warna midnight black ni. Okey, sebab jujurnya sangat cantik lah warna ni, dan dia ada kelas lah pada saya. Okey, yang kedua adalah bateri. Seperti yang kita maklum bahawa Mi Note 10 Lite ni mempunyai kapasiti bateri sebesar 5260 mAh mAh. Okey, jadi pada sebelum saya beli, saya rasa ianya bateri yang sangat besar dan sangat cukup untuk kegunaan harian saya. Okey, dan berbanding dengan kamera telefon lama saya yang menggunakan 380 mAh, 3800 mAh, dan itu pun masih lagi boleh bertahan daripada pagi sampai ke malam lah. Kalau saya pergi kerja, bateri ada 50%, balik kerja tu masih lagi ada bateri lah baki. Okey, jadi saya harap dengan bateri 5260 mAh ni, ianya mengimplementasi yang sangat luar biasa. Okey, tapi bila saya gunakan, saya dapati ianya tidaklah terlalu luar biasa. Dia memadai, okey, dan tidaklah macam boleh guna 2 hari tanpa cas macam itu. Okey, sebab sepanjang pengalaman saya 100% screen on time saya boleh dapat maksimum dalam 10 jam. Okey, mungkin ianya rasa macam wow 10 jam kan. Okey, tapi pada saya untuk bateri 5260 ni, pada saya ianya okey, memadai lah dengan kapasiti itu dan boleh dapat 10 jam. Okey, tapi kebiasaannya boleh dapat 7 hingga 10 jam lah penggunaan biasa. Kecuali 7 tu kalau saya dapat pun sebab saya bukan orang yang main game. Jadi 7 jam tu saya dapat kerana saya selalunya gunakan hotspot lah. Okay, saya buka hotspot, jadi mungkin penggunaan baterinya lebih banyak lah berbanding dengan penggunaan tanpa hotspot. Jadi sebab tu kadang dapat 7. Tapi ianya boleh mencapai sehingga 7 jam dengan penggunaan biasa lah. Sebab saya hanya guna media sosial, kamera pun saya sekala, kebanyakan media sosial lah, dan mungkin sedikit lah YouTube. Okay, jadi 10 jam tu adalah masa yang boleh dicapai screen on time. Okay, kalau penggunaan seharian termasuk waktu standby, saya rasa sangat ni lah. Kalau dia pun declare sampai, kalau macam ni, okay, 63%, dia tulis 53 jam lah. Itu kalau menggunakan battery saver lah. Kalau tak guna battery saver, 34 jam.
Okey, tapi yalah, siapa je cas telefon dan tak pegang-pegang, tak buka-buka kan. Okey, jadi gitulah penggunaan baterinya. Dan saya juga dapati bahawa bateri ini persennya cepat turun. Okey, walaupun dia 100 10 jam boleh capai, tapi kadang-kadang 100 hingga ke 99 tu hanya dalam 2-3 minit dia dah turun daripada 100 kepada 99%. Okey, dan dalam sejam selalunya kiraan dia dalam sejam 10%. Dia macam tu. Jadi kalau berbanding dengan saya punya telefon lama ni, saya tengah rekod ni, okey, kalau daripada 100 ke 99 tu kadang-kadang boleh dapat setengah jam baru dia turun, ataupun 15 minit. Jadi gantung pada penggunaan lah kan. Tapi pada saya macam nak turun 1% tu sangat lama. Tapi yang ini dalam 5 minit dah boleh turun 1%. Padahal kita hanya guna media sosial je kan. Okey, jadi itu satu lagi. Yang kedua, bila kita tidur. Okey, waktu tidur selalunya saya pernah test lah waktu tidur dan matikan matikan semua mobile data, ataupun kita buat flight mode pun. Okey, bila bangun pagi dia akan turun 1 hingga 5% waktu tidur. Sedangkan logiknya kita tak buka pun dia punya always on display tu, matikan, kita tak on kan pun. Okey, tapi tetap bateri tu berkurangan berbanding dengan dulu saya pernah try iPhone 10 atau iPhone X. Okey, walaupun bateri telefon tu cepat habis, okey, guna sekejap je dah habis. Okey, tapi bila waktu malam dia tak akan turun pun. Kalau kita cas 100, okey, dah cas, kita cabut charger, kita letak di tepi kita. Okey, kalau tanpa ada notification sepanjang malam itu, okey, pagi itu akan 100%. Itu menunjukkan kecekapan kod dia punya chipset yang digunakan. Okey, jadi kalau sepanjang saya dah cakap tadi, saya ada gunakan beberapa jenis produk Xiaomi. Okey, jadi saya dapati memang bateri yang ditawarkan oleh Xiaomi adalah bateri yang besar, tapi masalahnya adalah bateri mereka tidak begitu tahan lama. Okey, tidak tahan lama. Okey, jadi dah ada pengalaman lah dari 3 unit yang saya gunakan sebelum ni, termasuk yang ni, saya dapati bahawa mereka menawarkan bateri besar tapi mungkin ketidakcekapan daripada segi chipset dan sebagainya, yang menyebabkan bateri yang besar itu tidak menghasilkan satu pencapaian yang mengagumkan. Okey, alright, itu tentang bateri. Yang ketiga tentang security lah. Security saya nak sebut kat sini bahawa terdapat 2 security yang saya gunakan. Pertama, face unlock. Face unlock ni saya dapati ianya sangat pantas dan sangat pantas lah. Kadang-kadang macam kepantasan tu menyebabkan saya pun kadang ragu-ragu lah. Kadang-kadang okey, contoh bila kita buka, okey, contoh lah, okay, buka, okey, ini gambar tengah scan muka kan. Okey, tengah scan muka tu. Okey, bila saya buka, okey, dia terus on. Okey, dia buka, dia terus on, saya terus swipe. Okey, tapi masalahnya kadang-kadang walaupun dalam keadaan macam gini, tak menghadap muka ni pun, okey, dia masih lagi boleh terbuka kunci tu. Okey, CP pun dia masih lagi boleh terbuka. Termasuk juga di waktu malam lah. Okey, kalau waktu malam dalam cahaya yang gelap, okey, bila kita buka, kita dekatkan dalam macam gini jarak dia. Okey, dia akan baca muka kita. Jadi mungkin terlalu sensitif pula pada saya. Kesannya kadang-kadang kita sebenarnya tak tahu kita buka tu, okey, selalunya saya gunakan cap jari, fingerprint, tapi kadang-kadang kita tak tahu yang terbuka tu kerana face unlock ataupun fingerprint punya fungsi. Okey, kemudian satu lagi saya dapati cuma masalah dengan face unlock ni, dia perlukan sentuhan. Okey, kalau setengah telefon kita kita gini, kita tekan, dia baca, terus buka kan. Tapi kat sini bila kita buka, tengok kat muka kita, dia akan tulis right kat atas tu, hanya tanda right. Lepas tu dia minta kita swipe.
barulah dia terbuka. Kalau kita tak swipe, maksudnya dia tak terbuka. Okey, jadi itu pada saya satu kelemahan lah. Mungkin dia cuba meniru iPhone punya konsep lah, di mana baca muka lepas tu perlu swipe. Jadi pada saya itu macam menyusahkan lah, perlukan satu lagi step untuk buka. Tetapi bagi fingerprint pula, saya dapati masalahnya adalah tak terlalu sensitif. Okey, ini alright, itu berapa saat tu. Okey, disebabkan ini mungkin satu masalah lagi sebab saya dah gunakan tempered glass lah. Sebelum ni mungkin dia lebih pantas sedikit daripada yang ini. Okey, mungkin dalam sesaat lebih. Kalau yang sebelum ni hampir sesaat juga barulah dia terbuka. Jadi dan banyak kali juga ianya akan gagal. Okey, banyak kali juga dia akan gagal. Okey, jadi tak begitu laju lah pada saya dia punya fingerprint punya sensor. Dan satu lagi, skrin ni pun sendiri sebenarnya tak begitu sensitif lah. Kadang-kadang bila dah pakai tempered glass ni, nak menaip banyak benda yang tertinggal perkataan dan sebagainya. Okey, itu dua sistem security yang saya terangkan di sini. Okey, kemudiannya tentang kamera. Okey, 64. Okey, kamera utama. Kemudian yang 8 megapiksel kamera biasa, 2 megapiksel makro. Okey, kemudian selfie 16. Pada saya penggunaan kameranya tidaklah begitu luar biasa, tidaklah begitu teruk. Okey, masih lagi menarik lah. Cuma pada saya tak luar biasa lah. Walaupun 64 tu nampak besar, tapi sebenarnya macam kualitinya memadai lah, dan tidaklah mengagumkan. Kalau satu keping gambar dalam kamera 64 megapiksel ni selalunya mengambil 16 hingga ke 20 MB untuk sekeping gambar. Okey, bila sebabkan gambar terlalu besar, nanti bila kita nak buka lepas kita ambil gambar tu, dia akan mengambil masa sedikit, dalam sesaat dua untuk gambar tu betul-betul clear. Dia mula kabur, nanti akan clear. Okey, kemudiannya saya juga suka menggunakan makro untuk ambil gambar-gambar yang kecil-kecil ni lah. Tu macam menyebabkan kameranya sedikit menarik lah pada saya. Okey, contohnya macam ambil gambar ni. Okey, ni contoh. Nampak tak? Okey, ni gambar cendawan. Okey, ni gambar ada lalat kat situ. Okey, ini contohlah gambar-gambar yang makro. Okey, pada saya makronya agak okey, cuma tak terlalu, bila kita cuba zoom tu dia tak terlalu sharp lah sebenarnya. Okey, night mode dia pun pada saya agak menarik. Okey, ni night mode yang saya ambil. Okey, ni night mode yang saya ambil. Nampak tak? Nampak. Okey, ini adalah titilak semana di Kota Tinggi. Okey, ni night mode dia. Daripada saya night mode dia sedikit menarik lah. Okey, dan agak cantik. Okey, manakala selfie kamera ni hanya biasa-biasa sajalah, 16 megapiksel, dan cuma dia banyak lah. Dia punya jenis-jenis boleh edit dan sebagainya. Pada saya menarik lah, boleh sharp ke mata, boleh besar dan sebagainya. Itu pada saya satu fungsi yang menarik yang orang akan suka. Okey, kemudiannya tentang chipset. Okey, Snapdragon 730G ni, pada saya G tu untuk gaming, dan dia ada gaming turbo. Okey, jadi untuk main game, jadi kita boleh buka dia punya game mode gaming tu lah. Dan daripada saya 730G ni tidaklah terlalu pantas, sebabnya bila itulah kamera sebesar 16 megapiksel tu, bila kita buka dia perlukan beberapa saat daripada gambar tu kabur barulah dia jadi cerah. Okey, jadi itu pada saya mungkin kelemahan dari segi chipset yang perlahan lah. Sebab tu kenapa Mi Note 10 Lite ini menggunakan kamera 64 bukan 108 seperti abang-abangnya, kerana chipset ni mungkin tak cukup untuk menampung. Okey, tak sesuai sebenarnya untuk menampung kamera yang mungkin terlalu besar macam tu. Okey, kemudiannya untuk kegunaan biasa, untuk media sosial, untuk kamera dan sebagainya, saya rasa tak adalah masalah besar. Ianya boleh digunakan dengan agak baik. Okey, cuma untuk gaming saya belum cuba lagi lah, sebab pada saya macam tak function sangat lah menggunakan main game sebenarnya, sebab banyak benda yang saya perlu buat dalam hidup saya ni. Jadi saya rasa untuk game, untuk suka-suka tu pada saya tak sempat lah nak dibuat. Okey, kecuali untuk yang mereka betul-betul professional gamer, mungkin
padan lah untuk main tu, dan ianya mungkin dibayar kan. Okey, jadi untuk saya yang biasa-biasanya tak perlulah, tak main lagi lah, tak sempat lagi nak main game dalam telefon ni. Okey, antara ciri-ciri menarik yang saya dapati dalam Mi Note 10 Lite ini adalah, pertama adalah always on display. Okey, sebab kalau kita pergi kepada setting, kat sini ada always on display ni. Okey, ni dia sebenarnya terlalu banyak pilihan. Okey, dia ada banyak pilihan. Okey, ada banyak pilihan. Okey, ada tulisan-tulisan, ada bentuk jam, bentuk analog, digital dan sebagainya lah. Okey, ini kalau MIUI 12 nanti ni lagi banyak, katanya ada hampir 60 pilihan Mi on display ni. Okey, menarik juga dia boleh kostum. Okey, dia boleh kostum. Okey, ambil lah gambar apa-apa yang kita nak kat sini, masukkan. Okey, ambil, lepas tu boleh tulis lagi. Okey, jadi Mi always on display punya function ni pada saya sangat menarik dan tengah in lah. Tapi untuk maklumat, dia makan sedikit bateri lah. Jadi saya pun buat jadual, schedule. Okey, malam waktu tidur tak perlulah. Okey, waktu siang je baru dia on. Okey, kemudiannya ada when notification come and the screen is off. Okey, contohnya lah screen tengah off, tak tu ada notification. Okey, dia bagi kita beberapa pilihan. Okey, contohnya macam ni. Okey, contoh ada notification masuk lah masa telefon kita tengah off, dia akan keluarkan cahaya kat tepi tu. Ini cahaya warna merah, ini cahaya warna biru. Tapi tak lama lah, pada saya rasa dalam sesaat saja tempoh dia ni keluar dan bagi tahu ada notification lah. Okey, ada setakat ni ada 3 pilihan. Okey, ataupun kita mungkin boleh pilih juga kat sini. Okey, ada juga light up screen. Okey, jadi boleh pilih lah. Saya pun tak gunakan sangat yang ni, sebabnya satu lagi saya sekarang gunakan battery saver. Jadi kesannya adalah benda ni akan menyebabkan ianya di off lah. Okey, tidak berfungsi waktu saver, battery saver. Tapi bolehlah nak gunakan untuk set, kita set dia on lah. Okey. Okey, kemudiannya dark mode untuk Mi Note 10 Lite ni pada saya sangat gelap dan sangat cantik lah, sangat hampir sempurna lah. Okey, kemudiannya QR code. Okey, sekarang ni kan guna QR code untuk scan dan sebagainya. Jadi kalau kita cari-cari dalam ni memang tak ada, tapi sebenarnya ianya ada dibangunkan sekali. Okey, dengan kamera foto ni. Okey, jadi kalau kita nak scan, kita gunakan sahaja foto mode pada kamera belakang ni. Okey, nanti dia akan scan barcode tu dan nanti dia akan keluar satu link. Kita tekan link tu. Okey, tu dia punya konsep QR code untuk Mi Note 10 Lite ni. Jadi tak perlulah install pihak ketiga punya app. Okey, hanya perlu gunakan kamera sebab dia dah built in sekali dengan kamera bermode foto ni. Okey, kalau pergi kamera 64 dia tak detect. Dia hanya detect pada kamera mode foto sahaja. Okey. Jadi itu saja, saya rasa dah 23 minit dah ni. Okey, jadi setakat ini yang dapat saya terangkan sedikit selepas sampai 2 minggu penggunaan. Jadi kalau ada persoalan, pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga tekan loceng lah. Nanti apa-apa terkini update saya akan buat video lah seterusnya. Dan saya sebenarnya menantikan MIUI 12. Okey, katanya sangat banyak function-function yang menarik. Jadi kita tunggu saja, mungkin dalam bulan Jun ni. Jun ni saya rasa tak, mungkin Julai lah. Okey, Jun ni sebab hanya beberapa smartphone Xiaomi saja yang menerima update tersebut. Okey, yang Mi Note 10 Lite ni akan mungkin selepas bulan Jun. Okey, dan satu lagi, kalau ditanya sama ada perlu beli ke tak perlu beli, saya rasa dengan harga 156 anda mendapat sebuah telefon yang sangat cantik, yang fungsinya sangat bagus. Cuma mungkin chipsetnya sedikit perlahan. Okey, tidaklah chipset flagship. Okey, tapi kalau saya lah okey, sebab 2 hari lepas, itu pada 12 hari bulan
12 hari bulan 10 hari bulan. Okey, Xiaomi telah memperkenalkan Poco Phone 2 dengan harga 1999 dengan Snapdragon 865 dengan kamera pop-up dengan 4 kamera belakang dalam bentuk mesin basuh tu bulat. Jadi pada saya kalau harga itu kalau saya belum belilah Mi Note 10 Lite ni, mungkin saya akan ambil Poco Phone 2. Okey, kalau saya lah. Tapi sebabkan hanya satu hari saja promosi dia dan hari ini harganya adalah 2199 untuk 6 RAM. Okey, sedangkan yang ini 8 RAM. Saya rasa ianya masih lagi berbaloi untuk dimiliki. Okey, tapi kalau anda mencari satu telefon yang lebih pantas, mungkin boleh cuba Poco Phone 2 lah pada saya. Okey, apa-apa soalan boleh tulis, nanti saya akan cuba jawab. Okey, sebelum anda beli mungkin anda perlu, tak semua orang bersedia untuk habiskan RM1,600 untuk beli sebuah smartphone yang mungkin mendatangkan risiko kepada mereka. Jadi sebelum nak melabur tu mungkin boleh tonton ni dulu dan boleh bertanya soalan, nanti saya cuba jawab. Okey, itu saja saya punya ulasan. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.